banyak orang bercakap tentang apa yang berlaku di Pelangai, saudara. Dan kita akan menghadapi pilihan raya di Kemaman. Tapi kena tunggu. Hari ini speaker tak buat kenyataan lagi. Mungkin, saudara, mungkin mahkamah belum menghantar surat resmi ke Dewan Rakyat bagi membolehkan speaker buat pengumuman Dewan kerusi Parlimen itu kosong. Dia punya prosesnya, mahkamah akan bagi tahu pada speaker, iaitu Tan Sri Johari Abdul, kemudian Datuk Jo akan mengumumkan, hantar surat pada Suruhanjaya Pilihan Raya, maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan menggazetkan. Perlunya diadakan pilihan raya bagi kawasan Kemaman. Waktu itulah baru kita dapat tahu bila tarikh dan sebagainya. Sekarang ni tunggu sabar dulu. Cuma mengulas tentang pilihan raya di Pelangai, saudara, apabila orang mengatakan bahawa menuduh kononnya Barisan Nasional menurun dia punya majoriti, jadi dijawab oleh Presiden UMNO. Ini jelas, saudara, sebab dia kata kita memahami bahawa memang ada penurunan majoriti, tetapi puncanya ialah sebabkan oleh fitnah yang melampau, dan itulah sebagai sesuatu tindakan dengan isu-isu negatif yang dilemparkan oleh pihak lawan sepanjang kempen pilihan raya. Itu gambaran sebenarnya. Jadi sebab itu beliau menganggap kemenangan di Pelangai bukanlah kemenangan yang kecil semata-mata. Dalam pilihan raya kecil, mana-mana calon pun, jika mereka diterjah dengan pelbagai fitnah dan isu, pastilah katanya situasi akan menyebabkan majoriti itu terjejas. Namun yang penting ialah kemenangan itu bukan kemenangan yang kecil. Kita berterima kasih kepada kepimpinan Barisan Nasional Negeri, bahagian dan rakan-rakan daripada semua. Dan saya melihat secara terus terang, saya katakan, bahawa apa yang termetrai di pilihan raya Pelangai sudah pun mencipta sebagaimana UMNO Barisan Nasional memperolehi kemenangan di 7 parlimen kecil serta di 2 Dewan Undangan Negeri di Negeri Melaka dan Pahang. Saat itu UMNO bekerjasama dengan PAS. Tapi kali ini apabila bekerjasama dengan Pakatan Harapan, nampaknya undian semakin meningkat, khususnya di kalangan warga bukan Melayu, saudara. Dulu selalu saya katakan, pilihan raya yang ke-14, yang ke-15, kita mengharapkan mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Memang tidak dapat pun, not even, tidak 5% pun tak ada. Sebab itu kita kalah teruk. Tapi kali ini saya melihat macam mana di Pelangai, 95% pengundi bukan Melayu sudah pun menunjukkan solidariti mereka berada bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional. Itu faktanya, saudara. Cuma sekarang ni, saudara, ini saya nak beritahu, saudara, apabila adalah cabar-mencabar antara pimpinan, sebab itu warga semakin letih lah, saudara. Warga peringkat akar umbi, mereka saya dapat kiriman banyak hari ni. Beratus lah, saudara. Teman-teman menghantar kiriman, bertanya dengan saya, kenapa benda begitu boleh terjadi dan sebagainya. Apabila adanya warga dalam UMNO sendiri yang konon-konon nak ajak berdebat lah dengan Presiden. Saya kata, perlu apa nak berdebat? Kalau kita sebagai ahli peringkat bawah, kalau you menteri pun nak berdebat dengan Presiden, itu bukan lawan you. Kerana sebagai Presiden, ahli-ahli di seluruh negara telah pun meletakkan harapan melantik beliau sebagai Presiden. Itu kursi yang tidak boleh dicabar. Nak cabar bila ada musim pemilihan. Tak lama pun, setahun 2 tahun lagi, rasa-rasa kalau kuat sangat, lawanlah. Ini konon-kononnya nak ada perdebatan. Saya kata debat nak buat apa? Perlu apa ada perdebatan terbuka berhubung tentang parti kita supaya orang tahu. Retinya nak selak kain sendiri. Tengok siapa panjang, siapa pendek. Itukah cerita dia? Saya rasa ini satu tindakan yang, tak maaf lah, saudara, yang mencabar bukan orang lain, sahabat saya juga. Jadi yang dicabar Presiden. Apakah UMNO ini Tok Jonggos dia betul ke? Dia kata PAS nak calonkan Tun Mahathir. Saya tak tahu. Tapi kabar-kabar dengan kabarnya sekarang ada perbincangan. Tapi soalnya dalam kita parti kita sendiri tiba-tiba nak adakan debat secara terbuka. Nak debat buat apa? Apa isu dia? Dia kalau isu kenaikan harga barang, kepentingan rakyat, okey. Tapi kalau sekadar politik, hanya kerana UMNO, apabila kamu dah tak ada pejawatan, jangan lupa kamu ada juga jawatan dalam parti, tapi kamu bukan ketua bahagian. Kena sedar diri lah. Sekarang okey, kamu boleh membuat keputusan. Saya tak menyokong UMNO memilih untuk bersama dengan kerajaan perpaduan. Itu
kamu punya keputusan secara individu. Tapi jangan heret warga untuk mengikut kehendak kamu. Sebab majoriti bersetuju. Jadi sekarang ni saya hairanlah. Mereka ni kadang-kadang saya rasa ada kalanya saya merasakan ada pun tak menambah, malahan menambahkan masalah. Kita ingatkan, kita lantik dia, dapat jawatan tertentu dalam parti, boleh menyokong. Ingatkan dengan fikiran, balik daripada luar negeri, universiti-universiti terkenal. Rupanya kadang-kadang mereka lebih dangkal lagi. Saya cakap terus terang, saudara, lebih dangkal pemikirannya. Dan hari ini, saudara, memanglah kita parlimen sebagaimana yang saya jangkakan, alhamdulillah, bahawa parlimen hari ini, ramai ahli parlimen menyuarakan kebimbangan mereka berhubung tentang kos sara hidup yang semakin meningkat. Jadi hari ini, menurut Timbalan Menterinya, Senator Fauzah Saleh, dia kata mulai hari ini, setiap hari sekarang ni katanya, seramai 2,200 penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup turun memantau bekalan makanan dalam negara. Ada 2,200 orang. Jadi saudara boleh berjumpa dengan mereka, mengadu jika ada berlaku ketimpangan, saudara. Demikian menurut Senator Fauzah Saleh. Seramai 900 pegawai pemantau harga juga ditempatkan di seluruh negara bagi memantau harga barangan asas. Jadi katanya kita ada 2,200 penguat kuasa dan mereka turun setiap hari untuk memantau. Dan pada masa sama kita juga ada 900 pegawai yang memantau harga yang turun, memeriksa harga di premis seluruh negara katanya. Jadi katanya dalam keadaan begini, pihak kerajaan serius untuk menangani masalah tentang kos sara hidup yang semakin meningkat. Itu sebagai jawapan kepada, sebagaimana saya kata semalam, iaitu Datuk Seri Doris Sophia, anak Brody, iaitu wakil daripada Seri Aman, yang bertanya kepada beliau sebagai kerajaan apa telah dilakukan. Dan agak mengembirakan saya apabila secara berterus terang Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Abang Mat Sabu, beliau menyatakan bahawa Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menegaskan jumlah stok bagi menampung keperluan beras negara ketika ini mencukupi bagi tempoh sehingga 5 bulan. Saya kena ingat, saudara, bila seorang menteri itu menjawab di parlimen, itu adalah realiti. Dia tak boleh berbohong. Kalau dia bohong, dia akan dikenakan tindakan tertib. Sama ada kamu betul ke tak betul, tapi kalau kamu berbohong di parlimen, maka tindakan akan diambil terhadap kamu. Sebab itu hari ini kenyataan di parlimen itu telah pun digazetkan, dihansetkan. Jadi kalau berlaku kepincangan, maka dia boleh dikenakan tindakan tertib. Sebab itu apabila Menteri Datuk Seri Abang Mat Sabu, dia kata berdasarkan status semasa kedudukan stok beras negara, jumlah stok bekalan sehingga 3 Oktober adalah sebanyak 820,482 tan. Itu beras yang ada, saudara. Jangan risau sangat. Ia terdiri daripada 250,000 tan stockpile, itu simpanan stok. Dan 570,482 tan stok dagangan semasa. Jadi katanya sejak pelancaran program khas beras putih tempatan pada 20 September lalu, sebanyak 708,978 kampit beras putih tempatan seberat 10 kg telah pun diedarkan di seluruh Semenanjung. Saudara, jadi rantaian peruncit seperti Pasar Raya, premis serta outlet Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan dan Lembaga Pertubuhan Peladang telah pun laksanakan. Bernas, itu Padi Beras Negara, telah mengumumkan pelarasan harga jualan beras putih import. Ini kena ingat saya, BPI, beras putih import di pintu gudang seluruh negara daripada RM2,350 setan metrik kepada RM3,200 setan metrik berkuat kuasa 1 September. Sebab itu harganya naik. Jadi menurutnya harga jualan beras putih import akan diselaraskan oleh Bernas dari masa ke semasa tertakluk pada harga pasaran global. Itu tentang beras. Jadi artinya beras putih tempatan cukup stok. Tapi kalau yang importnya itu terpulanglah. Sebab kerajaan tidak bolehlah nak menekan dengan harga. Kalau nak tekan dengan harga, kerajaan kena bagi subsidi. Itu beras putih import.
Sedangkan saudara tahu, kalau daripada India, sudah pun melonjakkan dia punya cukai. Negara-negara luar pun semua barangan beras daripada pasaran antarabangsa meningkat terlalu tinggi. Ini merupakan harga yang tertinggi sejak 28 tahun lamanya, saudara. Jadi, beras putih tempatan kekal. Kalau ada kenaikan, menurut Datuk Senator Fauziah, pegawai di kementerian sedang pun berada di seluruh negara untuk memantau. Siapa saja meletakkan harga yang mahal, pasti mereka akan diambil tindakan. Kalau mereka sorok, mereka akan ambil tindakan. Jadi kalau tak ada, maka Fama, lembaga pertubuhan peladang akan dikerahkan untuk menghantar. Saya haraplah supaya isu beras ini segera diusaikan, saudara. Baik, itu tentang kedudukan beras. Saya dah bagi laporan, saudara.